Kompleks Istana Kesultanan Melayu Melaka mengandungi 7 tingkat pembinaannya, dan di situ berdirinya sebuah masjid yang diberi nama Masjid Agung Melaka. Kalau begitu hebatnya istana, sudah pasti persekitarannya diisi dengan pelbagai infrastruktur, membentuk sebuah kota metropolitan pada zaman itu. Jelas sekali, Bukit Melaka merupakan tapak sejarah penting dalam ketemadunan Empayar Melayu Melaka waktu itu. Portugis selepas menjajah Melaka tanpa berlengah lagi terus mengubah landscape itu dari sebuah istana besar dan sebuah masjid tumpuan warga Melaka serta pedagang ditukar kepada sebuah gereja. Demi membunuh sejarah bangsa Melayu yang agung, Portugis mengubah nama Bukit Melaka kepada St. Paul Hill. Satu lubang yang ditutup dengan jaring besi ini pun bukan sebuah telaga atau perigi. Sibuk pengunjung melemparkan duit siling di situ. Itu sebenarnya kubur sementara Francis Xavier. Sekarang cuma tinggal kubur tanpa mayat, sebab badan mayat telah dihantar ke Goa, India. Portugis akhirnya kalah perang kepada Belanda pada 1641. Belanda seperti juga Portugis, iaitu penjajah. Bila berjaya menawan Melaka, perkara pertama yang dilakukan dengan memusnahkan kehebatan Portugis turut berpegang kepada falsafah untuk memusnahkan kehebatan sesuatu kuasa atau kaumnya dengan merobohkan sejarahnya. Lantaran itu Belanda menghina Portugis dengan merobohkan gereja di Bukit Melaka dan diletakkan batu nisan pada dinding gereja yang telah dimusnahkan. Ramai yang menyangka itu batu bersurat yang disandarkan pada dinding gereja di Bukit Melaka tersebut. Aliran Kristian Belanda tidak sama dengan aliran Kristian yang dibawa oleh Portugis, namun Belanda tetap menghormati patung Francis Xavier yang dibina sejak 1951. Hanya sekadar memotong sebelah tangan mubalik sahaja untuk melengkapkan cerita. Kononnya Vatican City telah mengambil sebelah tangan mayat Francis Xavier yang disimpan di Goa, India. Belanda ketika berada di Melaka bertindak menghina monumen-monumen Portugis dengan warna merah buruk itu. Terlalu ilmiah untuk menyebut kenapa Belanda menggunakan warna itu untuk menghina Portugis. Namun, untuk mengindahkan mengikut versi pelancongan Melaka, mereka menyebut itu warna terakota merah. Mengapa warna terakota merah? Jawapannya ada di Belanda pada hari ini. The States of Melaka adalah titik tumpuan beberapa kerajaan berturut-turut dimulai dengan Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun selama 446 tahun. Bendera Union Jacks British pun pernah bermula dipacakkan di situ. Namun pada tahun 1982 status diubah menjadi muzium. Memang selayaknya dijadikan muzium.
Bukit Melaka itu adalah sejarah agung bangsa Melayu. Melaka itu sejarah agung empayar Melayu. Mengapa harus takut kepada kebenaran? Sememangnya itu adalah lokasi monumen keagungan Melayu yang mesti dibaca dan bukannya diracun sesuka hati. Jelas sekali untuk menidakkan sejarah dan tamadun keagungan Melayu yang ada di situ. Kalau kita mengkaji sejarah Cina, sudah pasti keagungan monumennya dipelihara. Dan kalau kita melihat Taj Mahal di India, itu merupakan monumen sejarah yang dijaga dengan begitu rapi. Bila menyebut sejarah Melayu, sibuk masing-masing cuba mendongengkan sejarahnya sendiri. Kalau tidak percaya pada naskah-naskah Melayu, kononnya di dalam itu adalah cerita dongeng. Lihatlah dalam catatan-catatan menyentuh tentang kehebatan bangsa Melayu. Ada dalam tulisan penulis Portugis di zaman itu, iaitu Tom Pires, dan juga lakaran yang bertulis oleh Duarte Barbosa. Ini sudah cukup untuk menjadi sandaran yang kuat. Itu belum lagi himpunan risik-risik dan bel-bel urus niaga kapal-kapal Portugis ketika berdagang di Melaka, tersimpan di Leiden University, Belanda. Sikap penjajah dan sifat kaum yang mahu menjajah sudah pasti akan memadamkan sejarah kehebatan sesuatu kaum yang mahu dijajah. Membina kekuatan sesuatu bangsa itu sudah semestinya dengan memperkukuhkan sejarah bangsa yang ada. Namun, digembar-gemburkan kemerdekaan Malaysia dimiliki hanya melalui rundingan yang jelas sekali menidakkan rentetan pejuang-pejuang wira-wira Melayu dengan darah dan air mata. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki sejarah ketamadunannya sendiri. Yakinlah, ini antara faktor selepas dijajah hampir 500 tahun, bangsa Melayu di tanah Melayu ini tetap dengan pegangan Islam, agama yang dianutinya. Sekian untuk kali ini.